Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, saya berada di Batu Sumpah pada tengah hari ini, panas terik. Tetapi walaupun panas terik, kami datang daripada Kota Kinabalu untuk berada di tempat ini. Kerana tempat ini adalah satu tempat yang amat bersejarah bagi kami. Tempat yang sangat penting bagi kami. Kerana kami mempunyai kesedaran betapa pentingnya Batu Sumpah ini kepada masa depan negara kita. Pemimpin kita, J.S. Sundang dan juga O.K.K. Sodomon, telah meletakkan asas perjuangan bagi masyarakat anak negeri. Ada 3 perkara. Yang pertama yaitu kebebasan beragama. Yang kedua adalah tentang hak kita terhadap tanah. Dan yang ketiga adalah untuk menghormati adat resam kita dan budaya kita. Dan kami di sini ingin menekankan betapa pentingnya Batu Sumpah ini sebagai khazanah sejarah bagi masyarakat anak negeri. Batu Sumpah ini telah didirikan pada 16 September 1964 dan kami menganggap bahwa arkitek sebenarnya yang telah membina atau membolehkan Batu Sumpah ini diwujudkan adalah O.K.K. Sodomon, Bun Sanad dan juga J.S. Sundang. Dan kami menganggap bahawa mereka sebenarnya adalah bapa kemerdekaan, nasionalis anak negeri yang telah memungkinkan perjuangan untuk kebebasan bagi masyarakat anak negeri Sabah. Batu Sumpah ini menggambarkan keinginan masyarakat anak negeri Sabah, khususnya di interior ataupun di pendalaman Sabah, masyarakat Kerajaan Dusun dan juga Murut. Dan ini disebabkan apabila Sabah menyertai gagasan pembentukan Malaysia, pemimpin pada ketika itu iaitu J.S. Sundang dan juga O.K.K. Sodomon tidak menerima Malaysia, malah tidak mengiktiraf apa juga janji-janji yang telah diberikan kepada rakyat Sabah, kecuali syarat-syarat tersebut dimeteraikan melalui penebuhan Batu Sumpah yang ada di belakang ini. Jadi Batu Sumpah ini telah didirikan sebagai peringatan kepada perjanjian di antara rakyat ataupun masyarakat anak negeri Sabah dengan kerajaan Malaysia pada ketika itu. Dan rakyat Sabah, anak negeri, mempunyai 3 syarat utama, iaitu kebebasan beragama. Yang kedua adalah untuk tanah di bawah kuasa kerajaan negeri. Dan yang ketiga adalah untuk menghormati adat resam ataupun budaya masyarakat tempatan di negeri Sabah. Saya menganggap bahawa syarat yang telah diberikan oleh pemimpin kemerdekaan kita, iaitu J.S. Sundang dan juga O.K.K. Sodomon, adalah satu kesedaran politik yang far-sighted dalam bahasa Inggris, yang berpandangan jauh. Kerana dalam tahun 1963 atau sebelum itu, mereka sudah melihat bahawa 3 perkara ini menjadi cabaran utama bagi masyarakat anak negeri di Sabah. Dan kami di sini ingin menekankan betapa pentingnya Batu Sumpah ini. Dan kami ingin supaya rakyat seluruh Sabah, khususnya masyarakat anak negeri, mengetahui tentang sejarah penubuhan Batu Sumpah ini. Dan kami ingin juga masyarakat anak negeri seluruh Sabah mengetahui latar belakang kenapa 3 syarat ini telah diberikan sebagai asas penubuhan Malaysia ataupun penerimaan rakyat terhadap gagasan Malaysia. Jadi saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, Parti Kerjasama Rakyat Sabah akan menjelajah ke seluruh Sabah untuk memberi penerangan tentang kepentingan atau the significance of the Keningau Old Stone ataupun Batu Sumpah Keningau. Kami ingin memberi kesedaran
juga kepada kerajaan Malaysia, bahawa kerajaan Malaysia harus bertanggungjawab untuk memenuhi tujuan sebenar atau tujuan asal kenapa Batu Sumpah ini didirikan. Saya ingin memberi penjelasan sedikit tentang konsep kebebasan beragama. Tidak dinafikan bahawa peruntukan kebebasan beragama ini termaktub dalam perlembagaan Malaysia. Namun hingga hari ini kita masih menghadapi cabaran tentang kebebasan beragama. Kerana kebebasan beragama bukan bermaksud kita hanya boleh membina gereja, membina kuil atau membina masjid-masjid dan sebagainya. Kebebasan beragama bukan bermakna, setakat bermakna kita boleh membaca kitab-kitab kita ataupun bahan-bahan keagamaan. Kebebasan beragama yang dimaksudkan oleh pemimpin kita semasa penubuhan Malaysia ini adalah kebebasan bagi rakyat negeri Sabah untuk memilih agama pilihan mereka sendiri. Freedom of religion means the freedom to choose the religion of your choice. Jadi ini bermakna, saudara, kalau ada sekatan-sekatan terhadap mana-mana rakyat negeri Sabah yang menghalang mereka untuk memilih agama pilihannya sendiri, atau berpindah dari satu agama ke agama yang lain yang dipilihnya sendiri, maka selagi itu kita merasakan ada sekatan dan kita ingin merayu kepada kerajaan agar kerajaan memastikan bahawa di negeri Sabah ini kebebasan beragama yang dijanjikan melalui Batu Sumpah ini ditunai, dilaksanakan. Karena inilah caranya bagi kita untuk memastikan rakyat negeri Sabah boleh hidup dalam suasana yang aman, damai dan harmoni. Saya juga berbicara tentang tanah. Pemimpin kita mempunyai pandangan yang amat jauh. Dia melihat bahawa tanah suatu masa nanti akan menjadi satu ancaman. Kita tahu bahawa tanah ini memang di bawah kekuasaan kerajaan negeri dan kita tidak nafikan kerajaan negeri mempunyai kuasa penuh terhadap tanah. Tapi kita melihat sekarang ini tentang fenomena land grab. Syarikat-syarikat asing memohon tanah besar-besaran, berpuluhan ribu ekar. Dan kita ingin bertanya, bagaimanakah rakyat boleh mempertahankan dirinya daripada tanah-tanah yang direbut oleh syarikat-syarikat besar? Kes seperti di Ulu Sugut, di kawasan sendiri, tanah milik kampung NCR, geran telah diberikan oleh syarikat yang besar dan sedang dibicarakan, dan ramai orang kampung bersedih kerana bakal kehilangan kebun mereka, rumah mereka, tanah mereka. Yang mereka telah memohon untuk mendapatkan hak NCR, tetapi belum ada keputusan. Kita sedang menanti keputusan. Dan kita bagi pakar, kita akan berjuang untuk memastikan bahawa undang-undang tanah itu adalah undang-undang tanah yang mempertahankan hak anak negeri terhadap tanah mereka, terhadap NCR dan sebagainya. Saya juga ingin komen tentang yang ketiga, perkara yang ketiga, yaitu mengenai dengan adat resam, menghormati adat resam dan juga budaya masyarakat anak negeri. Saya lihat ancaman terhadap budaya dan adat resam ini dari segi perubahan demografi politik yang sedang melanda negeri Sabah ketika ini. Sejak merdeka, suatu masa dulu masyarakat Mamagun adalah masyarakat yang majoriti. Tapi hari ini Mamagun bukan lagi majoriti. Ini sebabnya perubahan demografi politik yang disebabkan kedatangan daripada jiran-jiran kita, daripada negara-negara lain. Pada hari ini kedesaan dusun misalnya hanya 17,9%. Sedangkan pendatang asing lebih kurang hampir 30%. Dan perubahan demografi politik ini adalah satu ancaman yang besar terhadap gaya hidup kita, budaya kita, adat resam kita, yang akan mengubah demografi politik negeri kita. Jadi pakar berjuang untuk memastikan bahawa demografi politik kita dipertahankan, agar kita boleh mempertahankan hak kita, kita boleh mempertahankan adat resam kita, budaya kita, gaya hidup kita sebagai rakyat Malaysia di negeri Sabah ini.
Pakar berterima kasih kerana kerajaan telah memberikan peruntukan 1 juta ringgit untuk memindahkan batu sumpah ini. Tetapi pakar ingin mengingatkan bahawa kerajaan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa yang tertulis dan terukir dalam batu sumpah ini harus ditunai, harus dilaksanakan. Kerana ini adalah syarat utama bagi masyarakat anak negeri boleh menerima Malaysia sebagai negara yang membawa kemerdekaan kepada mereka. Jadi selagi kerajaan tidak menunaikan sepenuhnya, maka selagi itu rakyat akan mempersoalkan negara ini. Saya mengajak rakyat semua, marilah kita sama-sama menyokong usaha pemimpin kita, yaitu J.S. Sundang dan juga OK Sedomon, keluarga Gun Sanad ini, yang telah memberi kesedaran politik kepada kita dan meletakkan syarat utama ini menjadi sebagai asas bagi kita untuk membentuk semua negara yang merdeka. Jadi saya haraplah kerjasama ini, apabila kami menjelajah ke seluruh Sabah, rakyat Sabah datanglah mendengar kami untuk memberikan urutan sejarah tentang kepentingan batu sumpah ini. Sekian dan terima kasih.